Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung semula. Dari segi pembelajaran online, demo lab, kita dah berada dekat lab 5 hari ni. Jadi untuk lab 5 ni, apa benda yang perlu anda lakukan? Kalau anda print out ataupun anda tengok PDF yang share yang saya bagi, lab 5, at the end of the lab, student should be able to wire a 3 socket outlet 13 ampere with ring circuit and one switch, one pole, one way, control one fluorescent lamp by using consumer unit. Okey, maksud dia anda dikendaki melakukan pendawaian 3 switch 13 ampere secara ring. Nanti saya terangkan masuk ring circuit ni. Dan juga satu switch sahala mengawal lampu fluorescent. Okey, peralatan yang digunakan pipe PVC 20 mm square, elbow 3-way, base, DB. Dia ada three kat sini, consumer unit. Ni distribution board. Distribution board ada main switch, RCCB. Okey, kalau spek JKR sekarang ni kalau anda buat wiring rumah ke apa, anda perlukan 2 RCCB. Ni untuk demo saya pakai satu je. Tu keadaan sebenar industri ke apa, anda perlukan 2 RCCB. Dia ada banyak kaedah sambungan RCCB ni. Ada yang pakai 2 main switch, pecahkan kepada RCCB yang berikutnya, MCB yang berikutnya. Ada pakai satu main switch, dia pecahkan kepada 2 RCCB. Jadi ikut mana yang panduan yang diperlukan. Cuma kalau saya tanya saya akan pakai satu MCB, share kepada 2 MCB, 2 RCCB. RCCB ni, residual current circuit breaker. 2 RCCB ni salah satu akan kontrol socket outlet, kontrol socket outlet. Lagi satu RCCB ampere yang berlainan untuk kontrol lampu dan kipas. Okey, untuk demo lab ni saya gunakan satu DB, kawal 3 soket bersama satu lampu pendah floor. Kalau dari segi layout diagram dia, yang ini yang kita kena buat, maksudnya okey, saya zoom je lah. Okey, satu DB consumer unit atau dapat distribution board ni kontrol 3 soket secara ring circuit. Dan juga satu switch sahala mengawal lampu pendah floor. Okey, itu layout diagram dia. Sebelum saya translate daripada layout ke wiring diagram, saya terangkan dulu kaedah pendawaian. Okey, kaedah pendawaian tu lab 5 masih lagi gunakan PVC conduit. Pelajar dikendaki kalau anda buat lab sebenar, mendaki pasang wiring conduit ni, ikut ukuran yang diberikan, ikut aksesori yang diberikan. Cuma untuk soket dia ada 2 kaedah wiring. Satu ring, satu radial. Ring bermaksud ring dekat lab 6, nanti ada buat juga. Cuma saya terangkanlah untuk ni, minta maaf, yang anda buat sekarang ni ring. Lagi satu radial dekat lab 6. Radial bermaksud jejari, ring masuk di gelang. Maksudnya kita tarik 3 wayar daripada DB, kita masukkan dalam paip, pergi ke soket pertama. Kalau anda perasan, dekat soket pertama ni dia ada join wayar. Join wayar, 2 wayar live, 2 wayar earth, 2 wayar neutral. Okey, berkaitan join 3 wayar tadi, kita tarik dalam paip, pergi ke soket pertama. Daripada soket pertama ni, join pula wayar yang berlainan, 3 pula wayar. Join sekali, contohnya left, earth, neutral ke soket kedua. Proses yang serupa anda lakukan ke soket ketiga. Dan ending dia, nampak saya dalam video, okey. Ending dia 3 wayar patah balik ke DB. Maksud dia dalam keadaan gelang. Anda join, patah balik. Itu kita panggil gelang. Kalau radial dalam lab 6, anda tarik soket pertama, join soket kedua, selesai. Tu jejari. Maksudnya dia pecah 2 saja. Jejari. Kalau gelang, circuit. Wayar berbeza. Okey, ni perbezaan dia ni. Bila anda buat wiring ke apa kan, dari segi ni, anda kena jelas tentang saiz wayar yang anda gunakan. Anda boleh guna saiz wayar yang besar, tidak boleh gunakan saiz wayar kecil. Cuma bila anda guna sepatutnya wayar lampu ni, kan, atas spek cukup sekadar 1.5, anda guna 2.5, no problem. Tapi masalah dia adalah costing.
Bila anda buat kerja, costing perlu dan dikira, cost. Kalau tak, dia akan membebankan anda punya customer. Anda terpaksa charge tinggi kat mereka. Jadi dari segi spek wayar, sila patuhi. Untuk lampu, wayar masih lagi 1.5 macam anda guna sebelum ni. Untuk soket, spek JKR tulis 2.5 2.5mm². Sampai anda kena cekap benda tu. Maksudnya anda pegang wayar aja anda tahu. Ni 2.5 ni. Ni 1.5 ni. Kadang-kadang kat wayar ni tak tulis pun saiz dia. Tapi benda ni pengalaman. Maksudnya anda pegang wayar, anda tahu dah saiz apa wayar ni. Dua tu aja yang biasanya. Kecuali anda rasa tebal sikit, dia mungkin wayar dekat sini pakai 4mm ke apa. Wayar dekat DB. Untuk soket, saya jelaskan sekali. Kalau anda buat wiring soket, pastikan anda menggunakan wayar 2.5mm². Bagi wayar-wayar yang lain, saya dah pernah ajar ikut table 4DJ tu kan, J1, J2, macam mana nak dapatkan saiz wayar. Output 3 kW atau 4 horsepower ke apa, bekalan single phase 220. Kemudian wiring jenis conduit ke conceal ke apa, anda daripada table tu anda boleh dapatkan berapakah saiz wayar minima yang diperlukan. Okey, sebelum saya terangkan kaedah penjawab lanjut, saya terangkan tentang DB. Distribution board. Ada apa dalam DB ni? Okey, dalam DB benda yang paling utama ada main switch. Switch utama. Dan switch utama ni ada fuse kat dalam dia. Ada yang pakai circuit breaker dekat main switch. Tapi majoritinya dah pakai fuse dah. Maksudnya kalau fuse ni blow lah. Berbeza dengan circuit breaker. Ada pro kontra dia. Kenapa ada setengah benda dia gunakan fuse, ada setengah benda elektrik dia gunakan circuit breaker. Dalam nota topik 3 tak silap saya, ke topik 2, sama ada aksesori dan tool punya topik atau wiring system. Ada okey. Minta maaf. Fuse berada dekat topik terakhir, iaitu inspection dan testing. Topik 4. Topik 4 wiring protection. Okey, wiring protection tu dah belajar tentang fuse, tentang circuit breaker, tentang pembumian. Pembumian apa Malaysia gunakan? Sistem tera-tera. Apa dia tera-tera? Sistem tera-tera dalam TNB adalah kita tarik wayar earth daripada sistem 3 phase 3 phase, dia ada star and delta. Okey, Malaysia pakai star, sistem tera-tera. Cuma dalam star dia tu, kalau dalam keadaan bintang, tengah-tengah ni yang neutral ni tarik sekali wayar earth. Sebab tu kalau anda ada masalah, anda uji kaji lah kat rumah. Anda test wayar earth dengan wayar light. Kalau earth dengan neutral, normal kita dapat 240 volt adalah normal. Light dengan neutral. Tapi anda test earth dengan light, tetap anda akan dapat 240 volt. Okey, saya persoalan dia. Kalau saya ada kakak tadi dekat soket, sekejap saya tunjuk ada soket mudah. Okey, saya cerita dalam soket. Ini bahagian earth, ini bahagian live, ini bahagian neutral. Sekarang anda ambil multimeter, unit volt, AC, anda tap dua ni, anda akan mendapat 240 volt. Persoalan dia, boleh tak live dengan earth menghidupkan beban? Contohnya anda sambung live dengan earth, kita dah test dah dapat 240 kan. Menyalakan mentol, kita pasang mentol pula. Menyala tak menyala mentol tu? Soalan saya. Sambil belajar, kita belajar ilmu wiring, kita belajar sekali dengan permasalahan yang hadapi. Sekarang kita setup antara live dengan earth, pergi ke mentol. Kalau live neutral, pergi ke mentol, confirm mentol menyala. Sekarang soalan saya, kalau saya pasang live dengan earth, kita pakai multimeter, kita akan dapat 240, tapi boleh tak menyalakan beban? Jawapannya tak boleh. Dia akan trip. Sebab melibatkan pembocor, dia akan berlaku, dipanggil arus bocor, melibatkan bumi. Dia akan trip anda punya bangunan. Untuk voltan betul 240, tapi untuk beban tak boleh. Dia akan trip sebab dia short circuit. Live dengan earth, dia short. Saya pernah buat uji kaji kat bengkel, mentol saya masa saya testing tu, mentol saya menyala sekejap, kemudian trip terus satu bangunan.
tapi dia menyala. Okey, tu tentang protection. Okey. Okey, dalam saya sambung semula bahagian DB dalam topik lab 5 anda. Lab 5 ada kepada wiring DB ya. Maksudnya ada gunakan distribution board, pasang semua peralatan tersebut, main switch anda pasang, RCCB anda pasang, MCB, miniature circuit breaker. Benda ni akan pecahkan ke line-line, line lampu ke, line soket ke dan sebagainya. Untuk lab 6 ni, lab 5 ni, soket kita pakai MCB 32, so dia pakai ring circuit. Jadi bila anda buat wiring, libatkan ring circuit, anda pakai MCB 32. Untuk lampu kita pakai MCB 6 ampere. Dia ada tulis dekat MCB ni. Ada masa anda tengok dekat rumah anda punya DB, anda tengok ada nombor-nombor yang ditulis dekat MCB ni. Okey, kaedah penyambungan dia untuk DB, kita akan masukkan incoming daripada supply. Kalau daripada TNB, dia lepas cut out dengan neutral link tu akan pergi ke meter. Dia akan pergi ke sini, main switch. Dua lubang dekat main switch, keluar akan join dekat RCCB. Selepas RCCB turun bawah, bahagian neutral akan pergi dekat busbar neutral, neutral link ni. Manakala bahagian live akan pergi ke semua MCB. Kita join ni pakai busbar ni. Jadi semua MCB ni adalah bersambung. Okey, belah atas ni kita sambung ke beban. Okey, untuk earth pula, kita akan standby satu wayar selepas kita buat uji kaji earth tester kat luar rumah, kawasan mana yang sesuai untuk kita pacak roh bumi ni, yang pakai earth tester. Okey, ada satu kawasan tu bawah pokok tu rintangan dia rendah, kita pun pacak lah roh bumi tu. Pacak, kita claim dengan wayar earth tu. Wayar earth tu akan pergi dekat sini. Okey, semua saja peralatan dekat rumah anda melibatkan earth. Contohnya ada tarik lampu pendaflor bodi dia besi. Jadi peraturan semua saja, apa saja benda besi mesti dibumikan. Jadi mesti anda tarik wayar bumi. Kipas shielding, bersih juga. Jadi anda kena tarik wayar bumi. Jadi semua bumi, wayar bumi earth dekat rumah anda tu tertumpu dekat sini. Okey. MCB pula akan pecahkan ke bahagian masing-masing. Satu MCB boleh kawal dalam, dia ada kiraan dia sebenarnya ni, tapi secara teori atau secara kasarnya lah, dalam 10 peralatan, 10 lampu atau kipas. Tapi anda jangan save sangat. Contohnya ruang tamu pakai 2 lampu, 1 kipas. Satu kipas shielding kan, tu baru 3. Dah bilik, 1 kipas, 1 lampu baru 5. Ada join sekali. Satu MCB pergi ruang tamu, pergi bilik ketiga. Walaupun secara logiknya cukup ampere, tak berlaku short circuit, tak berlaku trip, tak berlaku lebihan arus. Tapi masalah dia bila berlaku trip. Trip disebabkan problem satu peralatan, semua anda kena semak. Anda kena cek ruang tamu, anda kena cek dekat bilik 1, bilik 2. Jadi ini untuk mengecilkan keadaan anda punya troubleshoot. Kalau anda pasang satu MCB lampu kipas kat ruang tamu, cukuplah satu MCB. Tak perlu dah share mana-mana lagi dah. Bilik mungkin satu. Jadi kalau berlaku trip ke apa, anda boleh trace. Okey, kat situ lah problem dia. Okey, berkaitan tentang wayar. Okey, saya dah tarik dah wayar 2.5 daripada DB masuk ke soket pertama, join soket kedua, join soket ketiga, patah balik, kita buat secara ring kan. Pergi ke MCB 32. Bahagian neutral yang daripada soket ni akan pergi ke busbar neutral. Bahagian earth daripada soket ni akan pergi ke busbar earth. Okey, berkaitan tentang lampu. Lampu pendaflor sekarang ni elok-eloknya lah gunakan lampu LED. Apa kelebihan LED? Berbanding lampu pendaflor yang biasa, kelebihan dia LED jimat tenaga sebab dia pakai DC. Jadi penggunaan tenaga elektrik dia jimat. Jadi kalau ada pasang ke apa, benda yang boleh jimat, kita jimatkan tenaga elektrik rumah ke apa kan. Kalau contohnya pergi sejuk ada inverter, aircon ada inverter. Inverter tu bermaksud dia pakai motor DC. Dia pakai motor DC sebab dia ampere rendah, nak menjimatkan peralatan dalam menjimatkan bil elektrik dalam rumah customer, konsumer. Okey, untuk wiring lampu LED, saya tarik 3 wayar bersaiz 1.5. Pergi ke switch sahaja, dia cuma ada 2.
dua tempat skru. Nampak tak nampak? Boleh kawan. Cuma ada dua lah maksud dia. Maksudnya wayar live akan pergi ke switch bahagian command. Bahagian keluar dia pula yang satu akan pergi ke lampu. Manakala untuk earth dan juga neutral bersaiz 1.5 akan direct terus pergi ke lampu. Lampu pendap floor anda kena tap wayar bumi tersebut dekat bodi besi ni. Jadi berlaku kebocoran arus. Contohnya wayar live touching bodi besi ni. Kalau wayar bumi anda fail, anda boleh kena renjatan. Okey. Dari segi lampu sebenar, saya ambil dua-dua lampu lah. Lampu pendap floor dan juga lampu LED untuk bezakan pada anda. Sekejap. Okey, ni dua lampu. Dari segi fizikal sama yang benda ni. Cuma untuk lampu yang menggunakan pendap floor biasa, AC, basic dia ada balas. Kadang-kadang orang panggil choke kat sini. Kadang-kadang orang panggil balas. Okey, dia ada starter. Dan tu saja connection dia. Maksudnya wayar live dengan wayar earth terus touching body besi. Wayar live akan pergi ke balas ni, satu bahagian. Satu bahagian lagi sambung dekat sini. Neutral dia. Manakala lampu DC, tak ada apa dalam dia, kosong, totally kosong. Balas tak ada, starter pun tak ada. Maksudnya dia terus masuk dekat live neutral dekat sini. Bahagian earth sambung dekat body, touching kat body. Contohnya lah dekat rumah anda, lampu pendap floor yang anda gunakan kat rumah, bahagian contohnya bahagian dapur dah rosak, lampu tu tak menyala. Anda pinjam starter sebelah pun tak menyala juga. Bukan masalah starter. Kemudian anda nak cek balas ke apa, untuk mengurangkanlah modal anda, saya cadangkan anda modify lampu tu menjadikan lampu LED. Boleh lah. Original untuk biasa ni kita boleh modify untuk DC punya lampu. Anda beli lampu LED, cuma wiring di dalam dia, bahagian telinga ni saya panggil telinga, anda potong satu wayar. Dia ada dua wayar kan, anda potong satu wayar. Cari wayar yang paling panjang anda boleh simpan. Contohnya, okey, wayar ni anda boleh gunakan. Jadi anda potong dekat sini satu. Okey, pasang balik. Wayar ni anda pasang live. Manakala telinga kedua pula, bahagian sambung ke satu tu anda potong wayar ni. Jadikan dia satu wayar yang panjang. Ini anda sambung neutral. Okey, anda boleh pasang lampu LED kat sini. Tapi anda kena modify. Kalau anda kurang jelas, contohnya dekat rumah nak tukar lampu LED ke apa, kurang jelas, anda PM saya ajar anda peribadi. Anda wiring diagram untuk tukarkan lampu biasa ke lampu LED. Okey, selesai dah lab anda buat. Maksud dia ni lab dari segi fizikal, dari segi demo. Sekarang kalau anda perasan dekat lab anda tu, apa benda instruction yang disuruh lakukan. Okey, sekarang daripada layout diagram ni disuruh pindahkan ke wiring diagram. Okey. Ni adalah wiring diagram. Kalau boleh anda pause dulu video ni, ada salin, maksudnya daripada 32 ni, wayar ni nampak serabut ni, tapi saya terangkanlah. Satu wayar anda tarik ke live sini, tarik ke live sini, tarik ke live sini, patah balik ke 32. Benda anda serupa lakukan dekat neutral link. Tarik satu pergi neutral, join ke neutral soket kedua, join ke neutral kedua, tarik patah balik ke neutral. Manakala earth, serupa juga kisah dia. Anda tarik pergi earth satu,
pergi earth soket 2, pergi earth soket 3, patah balik. Ini kita sambung secara ring. Nanti dekat lab 6 saya terangkan pula macam mana kaedah wiring diagram untuk radial circuit. Manakala untuk switch yang mengawal lampu tadi kita pakai MCB 9 ampere live, tarik ke switch. Selepas switch tarik ke lampu pendar floor. Manakala neutral, tarik terus ke lampu pendar floor, tarik terus ke lampu pendar floor. Candio frame sama anda lukis secara manual macam ni, atau anda boleh screenshot. Dah dapat ni. Okey, saya tinggalkan sekejap bagi kosong. Anda pause sekejap, anda screenshot. Lepas tu masukkan dalam anda punya laporan. Okey, selesai tentang conduit frame dengan wiring diagram. Kemudian yang berikutnya dalam lab 5 anda, mana-mana lab pun sama adalah inspection dan testing. Sekarang kita buat polarity test. Kalau anda ikut table yang ini ni, saya terangkan setiap table ni Okey, polarity test use your multimeter. Okey, kita gunakan multimeter. Dia suruh test power circuit. Kita panggil ni power circuit ring power circuit untuk ring. Setiap terminal, maksudnya live supply dengan live sini, dengan live sini, dengan live sini. Dia ada soket outlet 1, soket outlet 2, soket outlet 3 dalam table. Okey, kita test ketiga-tiga tu. Saya dah taping sini dengan live kat sini. Pakai julat rintangan 0.3. Okey, jadi untuk soket 1 bahagian live bernilai 0.3 ohm. Kemudian daripada supply juga pergi ke soket yang kedua. .3 ohm. Tetap sama juga 0.3. Kemudian untuk soket yang ketiga sama juga 0.3 ohm. Okey. Jadi dalam table anda okey, saya zoom mudah. Okey, untuk bahagian live MCB 32 to every live terminal. Soket 1, soket 2, soket 3 semua bernilai 0.3. 0.3 ohm, 0.3 ohm, 0.3 ohm. Okey, sekarang testing yang kedua neutral. Neutral. Dia dekat busbar neutral je dengan neutral dekat sini. .4. Lebih kurang lah 0.4. 0.3. Okey, untuk bahagian neutral, bahagian soket. Soket outlet pertama 0.4, soket outlet yang kedua 0.3, soket outlet yang ketiga 0.4. Kemudian kita test earth. Earth daripada busbar earth pergi earth sini. .3 0.3 0.3. Ya, saya jelaskan untuk power circuit punya polarity test.
Okey, yang atas tadi ni semua 0.3, 0.3, 0.3. Sini 0.4, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.3 ohm. Ni berkaitan power circuit untuk polarity test. Sekarang kita test lighting circuit untuk polarity test. Lighting circuit. Lighting Sekarang disuruh test daripada live MCB 6 ampere to switch terminal. Masih lagi pakai multimeter, polarity test pakai julat di tangan from 6 ampere. Dia suruh test dekat switch 0.3 ohm. Sudah daripada switch terminal pergi ke lampu. Boleh kan? 0.3 ohm. Susah payahnya persyaratan dan terangkan kepada anda. Okey, saya terangkan dekat table untuk zoom anda jelas. Bahagian lighting circuit from phase wire MCB 6 ampere to switch terminal. Meter reading dia adalah sebanyak 0.3 ohm. Manakala lighting circuit juga untuk yang ke nombor 2 ni from switch terminal to live terminal row shielding ataupun lampu bernilai 0.3 juga. Okey, itu bahagian polarity test. Selesai dah data anda ambil. Kemudian kita buat installation. Bahagian installation. Installation kita guna meter installation. Sekarang arahan dia suruh test dekat lighting circuit live to neutral. Lighting circuit, saya dah keluarkan satu wayar untuk anda testing. Wayar wayar ni lighting. Saya tarik dekat MCB 6 ampere. Dia kata live MCB 6 ampere dengan neutral. Infinity. Saya baca terus direct nanti saya terangkan satu-satu. Sekarang live to earth. Live juga, kita dah klik dah live ni dengan earth. Kemudian saya testing. Infinity, neutral to earth. Neutral, bahagian neutral daripada pas bawah ni saya dah tarik dah dekat satu wayar ni dengan earth. Okey, infinity. Live neutral. Bahagian lighting live neutral. Bahagian lighting. Dengan okey, infinity. Saya zoom semula. Ada bahagian installation. Nombor 1 untuk lighting live dengan neutral, infinity, live dengan earth, infinity, neutral dengan earth, infinity, live neutral to earth, infinity. Sekarang kita masih lagi dalam table installation tapi power circuit. Benda yang serupa kita test. Circuit, okey, saya dah tarik dah satu wayar circuit punya live. Dia kata live dengan neutral. Infinity, live dengan earth, infinity,
neutral. Okey, neutral ni sama je. Saya tap sini lah, tap sini tak apa. Neutral soket dengan neutral lampu, benda tu benda yang serupa. Neutral dengan earth. Infinity, neutral light. Neutral light bagi soket. Tapping gun dengan earth. Infinity. Jadi table yang ini bahagian power circuit semua infinity. Nak zoom? Tak apa, saya zoom je lah, memudahkan anda. Bahagian masih lagi dalam table yang kedua, inspection and testing. Bahagian yang kedua, installation, resistance test. Tu power circuit, bahagian ring circuit tadi 5, 6, 7, 8 semua infinity. Okey, sekarang kita test ring circuit continuity test. Ring circuit, okey, ring circuit yang ini ni. Ni lighting circuit, ada dalam dalam lab anda ada yang panggil power circuit, ada ring circuit, benda yang serupa tu. Ni power circuit tapi disambung secara ring. Ni lighting circuit. Okey, kita test yang ini ni, continuity dia. Data yang sebelum dia ambil, dia kata uji continuity antara line 1 dengan line 2, lab 1, lab 2. Continuity kita guna multimeter. Kita guna multimeter, disuruh test line 1 to line 2. Saya dah sambung dah ni. Sekejap, saya kena pisahkan dulu. Okey, ni line 1, line 2. Line 1 yang pergi sini, jom. Line 2 yang pergi, yang patah balik tu. Line 1, line 2. Line 2 yang patah balik, kita punya line 2. Yang 1, line 2. Disuruh test pakai multimeter, ketulisan. Masih lagi juga rintangan. Bacaan dia adalah sebanyak 0.4 ohm. Saya masukkan semula dalam MCB yang berkaitan. Saya boleh coba balik lah. Okey, neutral 1, neutral 2. Okey, serupa dengan live tadi, 2 yang kita masuk. Neutral pun ada yang neutral 1, neutral 2. Neutral 1 pergi ke sisi pertama, neutral kedua daripada ending dia. Pakai multimeter, bacaan dia menilai 0.4. Kemudian dalam table juga disuruh test earth. Earth line 1 dengan line 2. Bacaan dia 0.4. Okey, dari key table, bahagian ring circuit nombor 3 ni,
Data yang anda perlu ambil adalah untuk nombor 1, continuity antara line 1 dengan line 2 0.04 ohm. Continuity neutral 1 to neutral 2 0.4 ohm. Continuity earth 1 to earth 2 bernilai 0.4 ohm. Dan data table yang terakhir dalam lab anda adalah berkaitan continuity untuk bahagian lighting. Tapi bahagian earth disuruh test. Continuity earth di sini, maksudnya earth daripada sini sekejap. Daripada lampu 0.4 ohm, 0.4 ohm. Okey, untuk table yang terakhir, bahagian inspection and testing. Continuity untuk earth supply terminal, daripada link terminal tu kan dengan earth lampu bernilai 0.4 ohm. Okey, selesai ke semua data yang anda kena ambil. Maksudnya wiring diagram, conduit frame diagram, data continuity test, polarity test, insulation test, semua data dah ambil dah. Jadi biasanya bila pelajar dah siap testing, inspection testing, kita akan buat ujian wayar hidup. Saya pasang semula lampu dia. On gas supply. Okey, mesti dalam keadaan on ni. Okey, lampu menyala. Kemudian soket pula, bila pelajar buat sendiri lab ni ya, biasanya saya akan testing pakai soket tester. Masukkan soket tester. Okey, ketiga-tiga lampu menyala. Maksudnya wiring dalam keadaan betul. Maksudnya live bersambung, neutral bersambung, earth bersambung. So, soket kedua pun sama, tiga-tiga menyala. Dan soket yang terakhir, yang ketiga. Okey, tiga-tiga menyala. Okey, selesai. Bila dah selesai macam ni, biasanya pelajar akan tanyakan semula kan. Okey. Itulah saja tentang lab 5. Saya harap dengan bantuan video seperti ini, paling tidak pun dapat memberi anda ilmu macam mana anda perlu lakukan pendawaian dalam sebenar. Protection dia, DB dia, kaedah sambungan dekat DB macam mana, libatkan lampu pendaflow. Lampu LED lah, sekarang banyak pakai LED dah. Kalau anda kat rumah anda pun lampu terbakar, anda modify lah lampu tu. Saya terangkan tadi kan macam mana nak modify daripada pendaflow biasa pergi LED. Kemudian soket, apa kaedah wiring soket, satu ring, satu radial. Okey, sekarang anda buat pembelajaran tentang ring circuit. Radial dekat lab 6. Okey, itu lagi jelas nanti anda belajar. Sebenarnya kalau untuk costing kebanyakan kontraktor akan pakai jenis radial. Kenapa dia tak pakai ring? Sebab bila anda pakai ring, anda terpaksa gunakan 2 kali kos wayar. Wayar pergi, anda tarik, wayar patah balik. 2 kali ganda saiz wayar anda gunakan. Jadi kebanyakan kontraktor akan gunakan secara ring, secara radial circuit. Maksudnya anda tarik satu soket, akan bila contoh karung tamu ada 2 soket, tarik ke soket kedua, selesai. Tak perlu patah balik dah. Tu dia jadi. Dia ada syarat dia. Biasanya kalau ring ni special order kan. Contohnya saya buat satu shop lot, saya nak buat server cafe. Berapa banyak komputer, 20 digit komputer. Macam sekalipun saya terpaksa pakai ring. Sebab kalau berlaku apa-apa, soket yang lain boleh support lagi. Ada supply lagi. Biasanya kalau ring ni dia special order. Satu kita order dekat kontraktor tu. Okey, bahagian ni saya nak pasang ring 5 soket. Jadi keluasan ya
berapa meter persegi yang dibenarkan untuk ring circuit. Okey, saya harap ilmu seperti ini paling tidak boleh membantu anda dari segi fahaman anda, macam mana nak buat wiring, sebenarnya ilmu tu benda elektrik kat rumah cukup selamat. Cuma sebab dia ada protection apa semua kan. Jadi langkah kerja pun anda kena selamat. Bila anda buat sendiri kat rumah, pastikan anda gunakan tool yang betul, kiraan arus yang betul tu, gantikan MCB ke berapa switch MCB, MCB yang diperlukan ke. Jangan pakai sembarang je. Bolehlah tape kat sini ada kosong ni. Bukan sembarang je nah. Anda boleh contohnya kat sini, kat DB rumah anda ada satu spare. Tapi spare tu adalah 20 ampere. Anda nak sambung lampu aja. Kalau seeloknya anda tukarlah MCB tu, tanggalkan. MCB ni mudah je tanggalkan. Tanggalkan, cari MCB yang 6 ampere, replace MCB 6 ampere, okey masukkan. Pastikan anda gunakan spek protection yang sebenar. Saya doakan anda semua berjaya dunia akhirat. Laporan macam biasa atau dalam grup yang anda kena hantar tu kan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.